Okay, let's say sekarang ni kita nak tengok yang kita minum ni macam mana dia punya effect terhadap kita punya reaction time. Okay, kita ada 3 group. Group yang pertama kita bagi air kosong. Group yang kedua kita bagi air buah yang bergula. Group yang ketiga kita bagi air kopi. Dan kita pun test masing-masing punya reaction time. Dan kita pun nak tahu juga apakah perbezaan reaction time bagi ketiga-tiga group. Null hypothesis mengatakan bahawa mean untuk reaction time bagi ketiga-tiga group adalah sama. Okey, kalau kita ada dua group, kita boleh gunakan t-test untuk mencari dia punya perbezaan. Tapi bila kita ada 3 group, kita kena guna cara lain, iaitu dengan menggunakan analysis of variance. Okay. Untuk buat eksperimen ni, dia punya skor semua tu tidak akan sama. Jadi untuk menggunakan total variance, untuk menggunakan analysis of variance, dia punya total score semua terjadi disebabkan dua perkara. Yang pertama, variation within each group. Variation di dalam satu group masing-masing, sebab masing-masing mempunyai reaction time yang berlainan. Dan yang kedua, variation between the groups. Variation di antara semua group, sebab masing-masing diberi air yang berlainan. Assalamualaikum. Baik, contoh pertama, lihat tempoh masa yang diambil bagi ketiga-tiga kumpulan. Okey, kita susun ikut urutan bagi senang dan nampak pattern dia. Okey, kita dapat lihat banyak variasi bagi each group. Sebahagian bagi reaksi cepat dan sebahagian bagi reaksi lambat. Tapi between group, kita tengok pattern dia hampir sama. Jadi tak banyak variasi bagi between the group. Kita boleh katakan perbezaan yang banyak disebabkan oleh orang yang memberi tindak balas tersebut dan bukan minuman. Jadi kita do not reject null hypothesis kerana minuman tak memberi kesan kepada masa tindak balas. Okey, tengok contoh kedua pula. Bagi contoh ini, masa tindak balas bagi each group adalah sangat hampir dengan satu sama lain. Jadi, tak banyak variasi bagi each group. Tapi, between group, kita tengok banyak perbezaan antara satu sama lain. Jadi, kita perlu reject the null hypothesis kerana jenis minuman memberi banyak perbezaan. Jadi untuk ANOVA, kita perlu cari jumlah variance daripada the variance between the groups dan the variance within the groups. Cara atau kaedah mengira dia, variance between group bahagi dengan variance within group. Bila variance semakin bertambah, perbezaan mean bagi setiap group akan bertambah. Jadi, kita kena reject null hypothesis. Jika variasi banyak berlaku antara between group, there is probably a significant effect. Jika banyak variasi berlaku within the group, there is probably not a significant effect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk contoh yang pertama, boleh baca soalan dulu. Okey, untuk contoh yang pertama, step pertama, state the hypothesis and identify the claim. H null M1 equal M2 equal M3. H1, at least one mean is different from others. Ni claim daripada soalan ni. Okay, untuk step yang kedua, kita perlu cari find the critical value. Critical value untuk soalan ni. Okay, K sama dengan 3. K ni ialah jumlah group
berapa grup ada. Kita lihat dalam soalan ni 1, 2, 3. Okay, 3 grup ada. N ni pula ialah jumlah nombor dalam setiap grup. Kita boleh bilang dalam grup 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dan kumpulan kedua pun ada 6. Grup ketiga pun ada 6. Di 6, 6, 6, 18. Dan alfa dia 0.05. Ni dalam soalan dah bagi 0.05. Okay, first kali kita perlu cari DFB, iaitu degree of freedom between. Formula dia K tolak 1. K 3 tolak 1 jadi 2. Okay, yang kedua, seterusnya degree of freedom within. N tolak K. N ni 18 tolak dengan K 3, iaitu dapat 15. Okay, kita nak cari critical value dia. Kita cari ni table ni. Table F distribution critical value of F yang 5%. Yang tadi dalam soalan dia minta 0.05, 5% lah. Jadi kita cari DFB ni V1 iaitu 2. Kita cari ni 2. Okay, seterusnya DFW 15 iaitu V2 15. Jadi kita boleh lihat sini critical value dia ialah 3.68. Jadi critical value dia ialah 3.68. Okay, untuk seterusnya step ketiga. Step ketiga kita perlu cari grand mean yang pertama, dan yang kedua SSB iaitu sum of square between, dan yang ketiga sum of square within. Okay, saya akan terangkan grand mean dulu. Grand mean formula dia hasil tambah nombor setiap grup ni bagi dengan bilangan nombor dalam setiap grup. Jadinya hasil tambah nombor ni 7 tambah 14 tambah 32 dan seterusnya ni, tambah semua ni bahagi dengan bilangan nombor dalam setiap grup. Macam bilangan nombor yang tadi tu. Ni N ni bilangan nombor ni 18. Okay, kita bagi dengan 18. Dapat jawapan dia 8.44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Sufyan, Matematik 048430. Okey, kita masih lagi dekat step yang ketiga, compute test value. Tadi dah diterangkan oleh kawan saya pasal macam mana nak cari grand mean. Okey, lepas cari grand mean, kita kena cari ni, find between group variance. Dia punya simbol dia S2B ni. Tak tahu macam mana dia tulis, tapi tak apalah, cubalah. Lepas tu dia punya formula dia yang ni. Sigma kurungan sigma AI kurungan kuasa 2 per N tolak dengan T kuasa 2 per N huruf besar. Dibahagikan dengan DFB. Sebab ni kita nak cari between group variance, bukannya within. Okay, mula kita cari hak dalam kurungan ni. Yang AI ni adalah hasil tambah bagi setiap grup. Contohnya yang 4 ni 93. Hasil tambah bagi grup Pennsylvania ni 7 tambah 14 tambah 32 tambah 19 tambah 10 tambah 11 dapat 93. Lepas tu kita kuasa 2 kan dia. Kemudian kita tambah dengan yang grup kedua ni, sampel kedua ni sama juga, dan kemudian sampel ketiga. Semua kena kuasa 2. Lepas tu kita perkan dengan 6. Per dengan 6 tolak dengan T
T ni hasil tambah bagi semua nombor. 7 tambah 14 tambah 32 tambah 19 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah ni 33 ni. 33 punya nombor kita kosongkan dengan 2 per dengan bilangan nombor yang ada kat sini, iaitu bilangan dia 18. Okey, lepas kita dah kira ni, kita akan dapat ni 458.11. Okey, lepas 458.11 ni kita akan bahagi dengan DFB. Kita akan bahagi dengan DFB. DFB macam kita tahu, kita dah cari tadi. DFB dia 2. So 458.11 bahagi dengan 2. Dapatlah jawapan 229.06. Okey, ni dah settle. Between group variance kita dah settle. Okey, seterusnya kita akan cari within group variance, S2W. Formula dia kurungan sigma y kuasa 2 tolak dengan sigma kurungan sigma AI kurungan kuasa 2 per n. Yang ni, yang formula ni kita ambil balik pada yang atas ni, dia sama je kan. So ambil balik je. Lepas tu yang y ni pula kita nak ambil mana? Y pula kita ambil ini. Yang ni 7 kuasa 2 tambah 14. Semua nombor tu kita kuasa 2 dan kita tambah semua. 7 kuasa 2 tambah 14 tambah 30 tambah 14 kuasa 2 tambah 32 kuasa 2 tambah 19 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 dan seterusnya sampailah ni 11 tu. Okey, kita dah dapat. Kita buat yang dalam kurungan dulu. Okey, kira kita akan dapat 24. Okey, 24 ni tak habis lagi lah, sebab kita tak bahagi lagi dengan DFW. So belum 24 ni hasil tambah bagi semua ni. 7 tambah 14 kuasa 2 tambah 13. Minta maaf 24 ni hasil tambah pada 7 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tambah 32 kuasa 2. Okey, lepas tu kita selesai yang kurungan dulu. Yang DFW ni kita selesaikan lagi. Kita selesaikan yang dalam kurungan dulu. Ni kita ambil balik pada yang atas ni. Kan, kita dah dapat kan. So hasil dalam kurungan ni kita akan dapat 682.33. 682.33 ni tak habis lagi. Kita tak bahagi lagi dengan DFW. So lepas tu kita akan bahagi dengan DFW. DFW tadi kita dah dapat 15 dekat step 2 tadi. Lepas tu dah dapat 15. Kita bahagikan macam biasa. Dapatlah 45.49. Okey, tu tak habis lagi step 3 ni. Step 3 yang seterusnya, kita akan cari nilai F. F value. Formula dia F sama dengan between group variance bahagi dengan within group variance. So kita ambil nilai yang ni 229.06 bahagi dengan 45.49. Kita bahagi, kita akan dapat 5.04. 5.04 ni kita tengok balik, kita bandingkan dengan dia punya critical value dia. Critical value 5.04 lebih besar pada critical value 3.8. So dekat step 4 ni kita akan buat decision dia disebabkan 5.04 ni lebih besar pada critical value 3.8. Maknanya kita kena reject the null hypothesis disebabkan since 5.04 test value dia lebih besar pada critical value. So step 5 je macam biasa, kita akan letak summarize dia. There is enough evidence to support the claim. Itu je. Selesai. Dia banyak cara sebenarnya nak buat
nak cari between group ni banyak formula, tapi yang saya faham yang ni lah. Okay, itu saya daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zulkhair Akmal bin Zamari. Nombor metrik 049072. Okey. Ni adalah contoh soalan dia. Okey. Ini adalah deterjen dia. Ni data A, data B, data C dan data D. Okey, ni contoh soalan. Boleh tengok. Okey. Slide seterusnya, okay, first kita, apa yang kita kena buat, first kita kena state the hypothesis dia. Okay, first H null mu I1. Mu I1 ni adalah data A ni, group A ni. Ni adalah mu I1. Mu I2 adalah group B, mu I3 adalah group C dan mu I4 adalah group D. Okay. Itu adalah H0. Okay, H1 ni no different between the form apa semua ni. Kita claim dia sebab dekat soalan tu ni dia ada bagi no different between, kita claim balik soalan dia. Sebab dia bagi dekat soalan dia, so kita ambil. Kita claim dia. Okay. Dan nombor 2, kita cari critical value. Okay. First, DFB. DFB ni adalah degree of freedom between. Okay, dia punya formula dia adalah K tolak 1. K ni apa? K ni adalah ni, group ni. A, B, C, D. So, ada berapa group? Ada 4 group. So, K tu adalah ni, group-group ni. A, B, C, D. So, ada 4. So, 4 tolak 1 dapat 3. Okey, seterusnya DFW. DFW ni adalah degree of freedom within. Okey. N dia punya formula dia adalah N tolak K. N ni adalah bilangan data-data ni. Contoh bilangan ni 77 ni akhirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, so N dia adalah 17. Tolak K. K ni yang kita, K ni grup-grup ni A, B, C, D. Ada 4 kan. So, 17 tolak 4 dapat 13. Okey. Lepas tu, kita kena tengok jadual yang F distributions tu, okay, untuk kita dapatkan critical value dia. Okay. Sekejap. Okay, kita tengok. Okay, ni dekat jadual dia. Jadual dia, okay, V dia ada, kita tengok dekat F distribution. Kita tengok dekat yang 5% ni, dia ada banyak. So, kita tengok yang ni. Okay, V1. V1 ni, apa V1 ni? Kita tengok. Okay, DFB ni adalah V1 dan DFW ni adalah V2. Okay, ni V1 atas ni, V2 bawah ni. Okay. Okay, kita tengok V1 ni berapa? Kita tengok DFB dia berapa. Okay, DFB dia adalah 3. So, kita tengok dekat V1 ni 3. Okay. Lepas tu, DFW dia adalah 13. So, kita tengok V2 dia 13 mana? Okay, ni sini. Okay, so tadi 3 dengan 13, jawapan dia adalah 3.41. So, kita dapat critical value dia adalah 3.41. Okay. Seterusnya, kita tengok pula. Kita kena compute the test value. Okay. Dia ada 3, SST, SSB dengan SSW. SST ni apa? SST ni adalah sum of square. T ni adalah total. Okay. Dia punya formula adalah jumlah Y kuasa 2. Okay, Y ni adalah
data-data ni, semua data-data ni 77, 74, 73, 76, ni. Ini adalah Y kuasa 2. So, kita kena ambil dekat data ni, okay, 77. 77 kita kena kuasakan 2. Okey, lepas tu 81 kita kuasakan 2. Semua tu kita kena ambil. Kita ambil semua data-data ni, 77 hingga 64 ni. Okey. Lepas tu kita kuasakan 2. Lepas tu tolak dengan T kuasa 2. Okey. T ni adalah hasil tambah semua data-data ni. 77 tambah 74 sampai tambah sampai 64 ni. So dapat nilai dia 1204. Lepas tu kita kuasakan 2 dan bahagi N. Okey. Kita bagi N. N ni adalah yang kita ni. N ni adalah kita yang cari semua ni tadi. N ni. Kita dah cari tadi kan. Ada 17. N ni adalah jumlah semua ni kan. 1, 2, 3, 4. Ada 17 semua nombor ni. Itu adalah N. So kita kira semua dapatlah jawapan 1090.47. Ni untuk SST. Okey. Lepas tu SSB. Sum of square between. Okey, B ni between. Okey. Dia punya formula jumlah dan kurang jumlah AI. AI ni adalah hasil tambah group by group. Okey, hasil tambah data-data ni. Okey, sekejap. Okey, ni hasil tambah group A, hasil tambah group B, hasil tambah group C, hasil tambah group D. Okey, hasil tambah group A kita dapat 364. Lepas tu kita kuasakan 2 bahagi dengan N. N ni kita tengok ada berapa kat sini. Kat group A ni kita tengok ada berapa nombor. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So bahagi dengan 5. Okey. So samalah juga dengan tadi. AI ni kita ambil group by group. Ni group A, group B, group C, group D. Okey. So kita tolak dengan T ni tadi lah yang kita dapat ni. Kat atas ni kita dah cari tadi kan. T kuasa 2 bahagi dengan N 17. So dapat 216.67. Ini adalah untuk SSB. Okay, so seterusnya SSW, sum of square within. Okay, dia punya formula dia SST tolak SSB. So kita ambil ni 1090.47 tolak dengan 216.67. So dapatlah jawapan dia 873.80. Okey. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya Salihin akan terangkan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salihin Yusuf Khairi, nombor metrik 048245. Okay, kita teruskan dengan step yang seterusnya daripada dalam step ketiga ini, iaitu kita cari variance between group ataupun nama lain dia MSB. MSB ni ialah mean square between. So formula dia SSB bahagi DFB. SSB ni kita dah carikan sebelum ni. Ni SSB bahagi dengan DFB. So dimasukkan nilai dan kita akan dapat 72.22. And then kita cari variance within group ataupun nama lain dia MSW, iaitu mean square within. Formula dia SSW bahagi dengan DFW. So kita just masukkan nilai kita dah dapat sebelum ni, kita akan dapat 67.22. And then kemudian kita compute DF value. F value formula dia MSB bahagi dengan MSW. So just masukkan nilai dan kita akan dapat 1.07. Jadi kat sini kita dapat F value 1.07 ni lebih kecil daripada 3.41. 3.41 ni adalah critical value yang kita dapat daripada table F itu. Kita dapat mula-mula tu.
So step keempat adalah make the decision. We accept the null hypothesis since 1.07 lebih kecil daripada 3.41 sebab dia tak jatuh dalam critical region tu. So step kelima, summarize the result. There is not enough evidence to reject the claim that no difference between the four brands as regards whiteness readings after washing. Kita ambil dari apa yang diklaim dekat soalan tu kat sini. Okay. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.